sangat. So apa tu untuk esok saya nak tunggu Holly punya respon. Nanti kita tengok esok punya kelas macam mana ya. Alright, thank you. Okay, kita mula pelan-pelan dulu. Kita tengok inheritance. Kita nak habiskan inheritance. Hopefully esok kita boleh masuk chapter 12 ya. So, hari ni kita nak tengok human inheritance. Pertama sekali, the first few tu adalah human inheritance yang berkaitan dengan kromosom autosom, iaitu thalassemia. Lepas tu nanti kita tengok pewarisan. Satu lagi ialah the ability to roll tongue and the shape of earlobe. Nanti kita akan tengok the second part of our class nanti kita akan tengok pula sex linked inheritance ataupun pewarisan yang berkaitan dengan jantina. So mari kita tengok dulu human inheritance for thalassemia. So penyakit thalassemia ni, apakah puncanya? Okay, kalau kita tengok dekat sini ada dua kromosom kat sini, kromosom 11 and kromosom 16, dan dilabel kat situ alpha globin gene atau beta globin gene. So, can you explain based on the diagram the causes of thalassemia? Okay, bolehkah kamu terangkan apakah punca penyakit thalassemia? So mungkin bermula dengan proses apa yang menyebabkan penghasilan kromosom 11 tu bukan kerosakan, kelainan pada kromosom 11 dan kromosom 16 tu. Kemudian apakah kesan dia kepada penghasilan sel darah merah atau penghasilan hemoglobin specifically, dan apakah kesan dia kepada bentuk sel darah merah secara umumnya. Okay, good. Yes, it is an inherited disease. Oh, okay. Azim pun masuk dah. Okay, good. Okay. So, bila kita tengok kat sini, thank you. Okay, sekarang ni kita tengok untuk penyakit thalassemia ni, dia berbunca daripada gene mutation. So that is the first point. So gene mutation ni berlaku dekat mana? Pada kromosom autosom number 11 and number 16. That is point number 2. Okay, point number 3, yes, saya setuju dengan Hazman. Kesan dia ialah low abnormal number atau low number of hemoglobin. That is point number 3. And point number 4, akhirnya kesan dia ialah red blood cell menjadi lebih kecil dan kurang warna merah. Nampak pucat lah, smaller and paler. So bila kita nak explain causes of thalassemia, kita kena explain dari segi nama proses yang menyebabkan perubahan tu, nama dia gene mutation. Kemudian apakah karakteristik dia? Karakteristik dia ialah berlaku pada kromosom 11 dan kromosom 16. Okay. That is the characteristic. Lepas tu apakah dia punya effects? Effects dia, direct effects dia ialah menyebabkan bilangan hemoglobin abnormal atau bilangan hemoglobin kurang atau rendah, dan final effect pada red blood cell pula ialah red blood cell jadi lebih kecil dan warna dia kurang merah. Sebab red blood cell tu merah sebab the existence of heme group atau the existence of hemoglobin di dalam sel darah merah. So kalau bilangan hemoglobin tu
kurang, maka sel darah merah tu kurang merah lah. Okay, ya. So, mana-mana 3 daripada 4 poin tu ya. Nombor 1 disebabkan oleh mutasi gen. Nombor 2 berlaku pada kromosom 11 atau 16. Nombor 3 menyebabkan bilangan hemoglobin abnormal atau rendah. Dan yang keempat, akhirnya sel darah merah atau eritrosit menjadi lebih kecil atau pucat, lebih pucat. Okay, thank you. Okay, I give you another minute untuk update. Nanti kita pergi ke um, apa macam mana pewarisan thalassemia ni ditunjukkan dalam bentuk diagram ya. Okay, I give you another minute ya. Okay. Sekejap. Sorry. Okay, boleh lagi. Boleh habiskan. Okay, boleh habiskan. Sebentar tu saya screenshot dulu. Hazman tinggal nak tambah kromosom 11 dengan 16 saja Gene mutation on chromosome autosome 11 and 16. Okay. Sama macam bila kita cerita pasal bila kita cerita pasal Down syndrome. Kita kena sebut Down syndrome tu sebab berlaku ada trisomi pada kromosom ke-21. Okey. Sebab nanti penyakit trisomi ni dia ada beberapa jenis. Ada trisomi 18, ada trisomi 21 macam Down syndrome, atau trisomi dekat kromosom ke-23 yang Klinefelter, triple X dan sebagainya tu. Okey. So, mari kita tengok beberapa lagi penerangan lanjut mengenai thalassemia ni lah. Okay. Alright. Okay ya, kita tengok ya. So thalassemia ni, ini yang ditunjukkan, yang dinyatakan tadi ya, nampak bandingkan. Dekat sini tak perlu jawab soalan apa-apa. Just kalau kamu nak jot down note, boleh jot down lah. Okay. Untuk thalassemia nampak rupa sel darah merah dia normal, 2 cekung. Tetapi disebabkan bilangan hemoglobin dia abnormal atau bilangan hemoglobin dia kurang, maka bentuk sel darah merah dalam orang yang ada thalassemia ni bentuk dia lain sikit lah. So disebabkan itu hemoglobin dia kurang, jadi dia mengalami masalah anemia. Dan keadaan ini boleh didetect pada baby seawal umur 3 bulan dan umur 18 bulan, antara 3 bulan hingga 18 bulan ya. So disebabkan dia kekurangan darah, orang yang anemik ni kita nampak dia consistently pucat, dan disebabkan kekurangan oksigen, dia jadi lemah dan dia selalu kita nampak dia macam selalu anxious lah. Kemudian disebabkan kekurangan oksigen, maka respirasi sel tidak berlaku secara optimum. Sebab itulah kalau detect pada kanak-kanak,
kanak-kanak ni pembesaran dia terbantu sebab cellular respiration rate tu kurang. Kemudian kekurangan oksigen disebabkan anemia tu jadi susah nak bernafas dan disebabkan red blood cell dia tidak dapat tahan lama. Red blood cell ni bila dia dah hujung jangka hayat dia, dia akan di breakdown, akan diuraikan di liver, dekat hati dan juga dekat limpa. So kedua-dua organ ni jadi bengkak sebab dia terpaksa overwork untuk memusnahkan lebih banyak sel darah merah berbanding kadar normal. Sebab sel darah merah yang malform dalam thalassemia ni, dia punya jangka hayat lagi pendek. Dan towards the end of 18 months tu, kita nampak berlaku pembesaran tengkorak, tulang pipi dengan tulang rahang lah. Okay, so dia sel darah merah yang dalam orang yang thalassemia ni dia mudah pecah dan jadi sebab itulah dia punya jangka hayat dia pendek. Jadi liver tu itu yang menyebabkan liver tu terpaksa overwork lah untuk destroy all the unusable red blood cell. Okay, so ini adalah raja menunjukkan pewarisan thalassemia. Cuba bulatkan individu manakah dia ada alel thalassemia tapi dia tak ada simptom thalassemia. Cuba bulatkan siapakah atau yang mana satukah individu yang ada thalassemia tapi dia dia ada alel thalassemia tapi dia tidak menunjukkan simptom. Okey, berdasarkan kepada rajah. So, kalau kita tengok dekat sini, kalau dia normal, dia warna pink sepenuhnya kan? Okay, normal warna pink sepenuhnya. Okay, ini warna pink sepenuhnya normal. Tetapi kalau warna biru dia thalassemia. So, kalau color dia half-half, apa maksud dia kat situ? Yes, I agree with you. Okay, thank you. Okay, dah dekat bahagian atas pun ada. Yes, betul tu. Okay, so dalam rajah ni, yang warna hijau ni adalah normal. Okay, yang warna hijau ni dia normal. Okay, ni normal. Yang hijau ni normal. Yang saya label hijau. Okay, yang fully pink tu normal. Tapi kalau biru ni dia sakit. Okay. So orang yang dia carrier, orang yang carrier ni dia membawa alel thalassemia tapi dia sendiri tak ada thalassemia. So dalam sukatan kita, kita kenali orang yang kita label ni kan sebagai thalassemia minor. Okay. So orang yang macam ni kita panggil dia thalassemia minor. Tapi orang yang ada penyakit thalassemia, dia sakit, orang yang sakit ni dia ada thalassemia major. Okey, so apa kaitan dengan rajah tadi yang ada alpha dengan beta tu? Thalassemia major ni dia ada dua jenis. Kalau kecacatan tu berlaku pada kromosom 11, so kalau kita tengok, sekejap saya patah balik. Okey, kalau kecacatan tu berlaku pada kromosom 11, so yang thalassemia yang dia ada ialah thalassemia beta. Tapi kalau dia kecacatan kromosom tu berlaku pada kromosom 16, dia ada thalassemia alpha. Tapi yang kita tengah highlight sekarang ni ialah orang yang ada alel thalassemia tapi dia tak sakit thalassemia. Orang ini adalah thalassemia minor. Tapi orang yang sakit thalassemia major sama ada thalassemia major alpha atau thalassemia major beta. Jom kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan thalassemia. So, beta thalassemia is caused by a recessive allele yang ada pada kromosom 11 yang kita tengok tadi kan. Okay, so ada seorang budak ni nama dia Asad. So Asad sister has beta thalassemia tapi Asad tak ada.
his parents do not have beta thalassemia. So, Asad's mother is pregnant. What is the probability of the child having thalassemia? Okay, cadangan saya ialah untuk pewarisan ini, kita bagi ke kunci dulu. Kita bagi ke kunci dulu. Alil tu kita nak guna apa? For example, T besar adalah normal dan T kecil adalah thalassemia. Lepas tu baru kita buat dia punya pewarisan. Okay. So kita gunakan huruf T untuk pewarisan dia. So dia kata parents dia tak ada thalassemia tapi adik dia ada. So most likely parents dia adalah carrier lah. Okay. Sebab soalan ni 3 markah. So jangan lupa label kat tepi tu ya. Saya faham memang tulis biasa memang lagi cepat sebab markah dia 3. So apa tu kebarangkalian tu 1 markah. Lepas tu cara apa dia punya schematic diagram pewarisan tu itu 2 markah. Okey, dah ada orang dapat jawapan dah dekat situ. Bagus. Okay ya, sekejap saya share saya punya screen dulu.
Okey ya. So parent adalah normal tapi carrier. Kedua-duanya parent tu apa? Normal tapi carrier lah ya. Okey, lepas tu genotype parent dia. Okey. Genotype parent dia sebab dia adalah carrier. So dia punya genotype adalah heterozygous. Okey. T besar T kecil kahwin dengan T besar T kecil. Dan apabila proses meiosis berlaku, okey, bila meiosis berlaku, T besar T kecil ni akan terpisah. Okey, so gamet apa yang dihasilkan dekat sini? Gamet dia adalah T besar, T kecil, T besar dan T kecil. Okey. So, kita tunjuk fertilization pula. Okey, untuk fertilization ni, kamu nak buat Punnett square boleh, kamu nak buat cross macam biasa pun boleh ya. So, ini cross macam biasalah. So, kita ada satu homozygous, satu heterozygous, satu lagi heterozygous dan satu lagi homozygous recessive. So, apakah kebarangkalian anak dalam kandungan mendapat thalassemia beta? So, ada satu daripada 4 kebarangkalian untuk mendapat satu daripada 4 kebarangkalian pula. Satu daripada 4 kemungkinan untuk mendapat anak yang thalassemia. So, thalassemia beta. So, satu daripada 4 maksud dia apa? 25% lah probability to get thalassemia. Okay. So, dia punya kemungkinan tu ada yang Holish tulis ni kejap ya. Ini yang peringkat awal, baris pertama okey, baris kedua okey, baris ketiga tu tak habis kamu punya cross tu kan? Yang Holish punya cross atau fertilization tu tak habis. Okey, habiskan. Sikit lagi Holish. On the way tu, bagus. Okey. So untuk Ilhan, kita tulis 2 Ilhan. Okey, so bila nak kata apa ya? Dia kata bila anak ada thalassemia tapi mak bapak normal, so most probably mak bapak dia adalah carrier. Sebab itulah saya tulis genotype mak ayah dia ialah T besar T kecil. Okey. So bila mak ayah dia mak ayah dia buat meiosis, so gamet yang terhasil tu ada 2 jenis kan? T besar, T kecil, T besar, T kecil. So bila berlaku fertilization, kita dapati ada satu genotype. Okey, kejap saya tak label kat sini ya, genotype. Saya padam kejap kat bawah ni. Genotype saya tak tulis ya, tak muat pula. Kena label kat tepi tu genotype so that you can okay, fertilization ialah arrow tu. Genotype of child. Okay. So ini yang baris bawah sekali ni ialah genotype of child lah. So untuk menjawab soalan dekat sini, apakah kebarangkalian? Okay, 25%. Okay, 25% sebab tak muat. Okay, Ilhan dah settle. Okay, okay, Holish betul. Cara Holish buat tu tak ada masalah. Saya boleh faham apa yang Holish buat. Okay. Cuma tulislah. Masing-masing tulis ya. Lepas tu gamet kita sentiasa bulatkan ya. Sikit lagi tu
Okay. Hazman pun on the right track. Teruskan. Okay. Dia punya jawapan tu, markah ketiga tu datang daripada kita bagi tahu probability dia ialah 25% ya. Okay. I give you another 1 minute. Okay, nanti kita pergi ke slide seterusnya ya. Okay. Sikit lagi tinggal nak tulis 25% probability ya. Okay. Genotype of child. Genotype of child. Okay. Alright. Jom kita tengok. Okay, saya unlock screen. Okay, jom kita tengok the second part ya. Okay, so selain daripada saya kurang pasti kenapa the ability to roll tongue ni dia letak dalam sex linked inheritance, sebab saya check balik beberapa reference, dia tak ada kaitan dengan sex linked inheritance, tapi itulah sebab itu saya cerita awal-awal dulu. So dalam silibus lama, ability to roll tongue dengan earlobe ni adalah perkara yang dibincangkan dalam variation, dalam chapter variation. Dia tidak dibincangkan dalam inheritance, tapi sekarang dimasukkan dalam inheritance just untuk bagi tahu the ability to roll tongue tu adalah dominant trait, and then free earlobe tu juga adalah dominant trait. So bila kita nak buat dia punya pewarisan, kita akan letak ability to roll trait tu, kita bagi alih huruf besar, dan cannot roll tongue tu alih huruf kecil. Sama juga dengan free earlobe dan attached earlobe. So dia punya pewarisan biasanya kita tulis macam monohybrid inheritance biasa ya. Okay, sekarang ni kita nak tengok determination of gender. Allah Akbar. Sekejap ya, saya tukar kepada draw, boleh draw. So for determination of gender, okay, jom kita buat sama-sama. So bila kita buat determination of gender, kita akan sentiasa menulis dalam bentuk kita asingkan kromosom autosom dengan kromosom seks. For example, okay, katalah parent dia ialah father, and then father, and then kejap ya, saya kena show responses. Okay, father and then mother. Okay, jom kita buat sama-sama. Terus lengkapkan masing-masing punya slide. Okay, father and mother. So, genotype father ialah 44 tambah 44 ni adalah semua kromosom autosom, tambah father ni adalah XY pada pasangan kromosom yang terakhir. So, kenapa kita asingkan macam ni? Sebab kita nak highlight yang ni. Kita nak highlight gender ni. Okay. Kemudian mak dia pula 44 tambah XX. Okay. So bila buat meiosis, okay, bila buat meiosis, dekat sini kita buat garis. Okay, bila dia buat meiosis, apakah gamet yang dihasilkan?
Okey, 44 ni kena bahagi 2, XY ni pun kena bahagi 2. So, satu gamit dapat 22 kromosom autosom tambah 1X. Okey, dan kita bulatkan sebab ini adalah gamit. Kemudian, satu lagi gamit dapat kromosom Y. Okey, dapat lagi separuh kromosom autosom tu dan dapat Y. Untuk mak pula, dia ada satu jenis sahaja kromosom yang dihasilkan, iaitu kromosom pula gamit. Dia hanya hasilkan satu jenis gamit saja, iaitu gamit 22 tambah X. So, kalau nak tulis pecah 2 macam ni pun boleh, atau nak tulis satu saja pun boleh ya, tak ada masalah. So, bila fertilization, okay, bagus Holish, on the way, okay, Hazman pun very good. Okay, sekarang ni bila fertilization berlaku, okay, bila fertilization berlaku, 22 tambah X combine dengan gamit 22 tambah X, maka didapatlah 44 tambah XX. Okey, itu kebarangkalian yang pertama. Gamit ini juga boleh fertilize dengan gamit yang hujung sekali ni. So, dia dapat juga 44 tambah XX. Okey. Bagaimana pula dengan gamit yang ada Y ni? So, dia dapat 44 tambah XY. Tapi, dia juga boleh berjumpa dengan gamit satu lagi. So, 44 tambah XY juga. So, apakah fenotipe untuk anak-anak ini? Cuba lengkapkan sampai habis. Okey, cuba lengkapkan sampai habis ya. Okey, teruskan. Oh, ada yang buat garis merah. Bagus. Okey, almost there. Terus tulis phenotype dia apa? Okey ya. Okey. Okey, terus tulis perempuan normal ya. Oh, that is nice. Okey ya. So, phenotype dia perempuan. Yang ni pun perempuan. Sebab hasil dia ada 4, kita tulis phenotype tu ada 4 lah. Lelaki. Okey. Kemudian, okey, kejap. Okey, dah nampak dah semua orang punya jawapan kat sini. So, nisbah phenotype kita dapati 1 untuk perempuan dan 1 untuk lelaki. Okay, so what is the
probability to get either girl or a boy, dia punya apa kebarangkalian dia ialah 50%. So bukanlah bila kita tengok drama-drama orang dulu-dulu, bukanlah salah orang perempuan atau orang lelaki untuk dapat anak lelaki ke anak perempuan, because it is a 50% chance, kan? It is a 50% chance. Ya, rezeki itu Tuhan yang bagi. Rezeki anak lelaki mahupun anak perempuan. So nanti hampa dah kahwin pun hampa kena tahu lah. Okay. There is always a 50% probability. Alright. Okay, most of you dah sampai kat bawah tu. Kejap saya tengok. Okay. Okay, tak apa. Kejap saya browse dulu. Oh, okay. Okay, so saya screenshot satu sampel dari saya screenshot dulu. Oh, kejap. This one. And then this one. Okay. Okay, thank you everyone for your submissions. Very good. Settle dah. Okay, thank you Holish. Very complete schematic diagram. Okay, mari kita tengok untuk sex-linked inheritance pula. So, bila kita cakap pasal sex-linked inheritance, bila kita sebut pasal sex-linked inheritance, ia berkaitan dengan sex-linked genes atau gen terangkai seks yang berada pada kromosom X. Genes ini dia kawal ciri tertentu tetapi dia tidak berkaitan dengan penentuan ciri seks lah. Dia gene tu terletak berada pada kromosom X. Sebab itulah dia dikatakan sebagai gen terangkai seks atau pewarisan yang berkaitan dengan jantina sebab dia berada pada kromosom X. So, kenapa bukan dekat kromosom Y? Sebab kromosom Y ni dia pendek. Okay, jadi dia tidak boleh mengandungi alel sebanyak macam dekat kromosom X lah. So, kalau kecacatan tu berlaku pada kromosom X, penyakit atau sex-linked genes ni berada disebabkan oleh kecacatan pada kromosom X. So kalau kromosom X tu cacat, pada orang perempuan dia tak ada masalah lagi, dia ada probability untuk jadi sampai level carrier sahaja sebab orang perempuan ada 2 kromosom X. So kalau satu kromosom X tu normal, satu lagi kromosom X yang ada defektif alel, maka dia hanya jadi carrier saja. Tetapi untuk orang lelaki, sebab dia hanya ada satu saja kromosom X. So kalau orang lelaki tu dia dapat alel kromosom X yang ada alel defektif tu atau alel yang rosak tu, maka orang lelaki tersebut akan terus dapat penyakit tersebut lah. Dia tak ada dah level jadi pembawa. Dia sama ada kena atau tak kena. Untuk orang perempuan, kena penyakit atau tak kena penyakit tapi carrier atau totally normal. Sebagai contoh, kita tengok gen buta warna. So untuk gen buta warna, keadaan seseorang itu tak boleh bezakan warna, biasanya warna merah hijau lah, tapi sebenarnya dia ada banyak jenis ya. So ini contoh gambar apa yang orang normal nampak dan apa yang orang colorblind nampak, beza atas dengan bawah. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, okay, colorblind tu adalah alel yang resesif. Jadi pada kalau kita tengok kat sini, untuk male normal
kromosom X dia ada normal allele. Tetapi untuk carrier hanya ada pada orang perempuan saja, iaitu dia ada kromosom X yang ada B, capital B, dan kromosom X yang ada small b. Maksud dia adalah heterozygous untuk alel colorblind. Tapi untuk orang lelaki, once kromosom X tu ada alel colorblind, B kecil, dia akan jadi colorblind. Untuk orang perempuan, dia kena dua-dua kromosom X tu ada defektif alel B, baru dia akan jadi colorblind lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, jom kita tengok soalan ini. Okay, kalau seorang parent yang normal eyesight, okay, lelaki normal eyesight, kahwin dengan female normal eyesight tapi carrier. Apakah nisbah anak-anak yang dapat, apakah nisbah fenotip anak-anak dia? Jom kita cuba buat yang ni. Okay, so kita mula dekat sini, kita ambil maklumat daripada phenotype ayah dia tu. Dia ada, ayah dia adalah male. Okay, dia adalah male. So dia ada, dia punya genotype dia mestilah XY. Tapi normal eyesight. So dia ada capital B kat atas. Okey, tapi mak dia kahwin dengan dia adalah female. Okey, tapi mak dia adalah carrier. Carrier maksud dia apa? Satu huruf besar, satu huruf kecil lah. Dia heterozygous. Okey, jom kita teruskan. Okey. Oh, betul. Saya yang ni ya. Dia dekat sini kan. Silap ya. Terima kasih kerana menunjukkan kedudukan yang betul dekat saya. Okey. Bapa, ibu. Thank you for showing me this. Thank you Alif. Saya dapat idea daripada Alif. Thank you. Alright. So nanti bila dia buat meiosis, meiosis kita pecahkan 2. Kemudian gamit yang dihasilkan ada 2 jenis. Satu dapat X capital B, Y ada huruf B tak? Tak ada. Sebab defektif alel tu berada pada kromosom X. Kemudian mak dia pula ada 2 jenis gamit. Okey. Kemudian berlakulah fertilization. Okay, teruskan. Tak apa, teruskan. Okay, berlakulah fertilization. Okay, yang ini gamit yang pertama combine dengan gamit yang ketiga. So, genotype anak dia adalah female dua-dua tapi homozygous dominant. Okey, tapi kromosom pertama ni juga boleh combine, gamit pertama ni juga combine dengan gamit yang keempat. So, dia dapat capital B dan dia juga dapat recessive B. Okey. Kemudian Y ni dengan X pada ibu akan combine. Dia akan dapat capital B dan dia juga boleh combine dengan yang recessive ni dapat recessive B. Satu dapat dominant B, satu dapat recessive B. Okey. Tunjuk kat sini beberapa. Okey. Ya, saya faham sebab tak ada kalau pakai teks dia tak boleh nak buat ni kan. Superscript. So kalau kamu tulis XBY macam tu saya faham lah what you actually mean ya. Tak apa, tak ada masalah.
Okey. Terus habiskan? Yes. Sudah ada di situ. Okey. Teruskan Azim, teruskan. Perempuan normal. Okay, the first one. Okay, the second one is perempuan normal tapi pembawa. Very good. And then lelaki normal. Very good. Hmm. Okey, saya nampak kat sini Holish pun dah nak habis. Oh, Alif sudah habis ya. Tinggal nak tulis phenotype je ya. Okey, bagus. Alif Zuhairi dah nak tinggal nak tulis phenotype. Okey, Holish pun almost there. Okey. So, kebarangkalian untuk mendapat anak yang buta warna ialah 25%. Okey, kebarangkalian untuk mendapat anak yang buta warna juga 25% sebab nisbah dia 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Okay, let's take a look at another one. Okay, so untuk Alif Zuhairi ni tinggal nak tulis phenotype je kan? Lepas tu settle dah. Okay. Seterusnya, sikit lagi I give you another minute ya untuk update. Nanti kita nak tengok soalan yang berkaitan dengan inilah. Berkaitan dengan colour blind ini. Dia macam ada elemen kebat sikit lah sebab dia punya keyword dia ialah suggest. So usually when suggest, dia adalah soalan high level lah. Okay. Nanti kita tengok ya soalan aras tinggi yang berkaitan dengan colour blind. Okay, Holish pun dah habis. Very good. Okay, nanti kita nak tengok satu soalan yang berkaitan dengan colour blind ni. Okay, jom kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ni ialah kita tengok diagram dulu. So diagram 8.3 shows a photo to test colour blindness which commonly occur to male compared to female. So as a genetic expert, soalan ni adalah 2 level. For 6 marks, dia ada 2 level. Number 1, as a genetic expert, explain why colour blinds often occurs in men as opposed to women and suggest ways to overcome colour blindness in the family. Here. So suggest ways to overcome colour blindness in the family. So dia 6 markah, dia boleh jadi 5 tu explanation, 1 tu suggestion atau 4 explanation, 2 suggestion pun boleh ya, tak ada masalah. Yes, betul tu. Sekarang sudah ada glasses yang boleh overcome buta warna kan. Okay, betul tu.
So dah ada satu suggestion kat situ lah. So ada dua ya. Soalan ni ada untuk 6 markah dia ada dua level. Nombor satu kena explain dulu kenapa colorblind berlaku dalam kalangan lelaki lebih banyak daripada orang perempuan. Dan nombor dua suggest ways to overcome. So yang Azim tulis tadi tu betul. The use of special glasses. Satu, penggunaan kacamata khas. Dan satu lagi apa? Okay, explain dulu. The first level tu ialah explain kenapa colour blindness ni berlaku dekat orang lelaki. Lebih prominent lah berlaku pada orang lelaki berbanding orang perempuan. Okay. You're on the right track over there. Kejap saya show responses. Okay, let's see here. Yes, you have the correct idea over there.
Nombor satu, dua, kejap ya. Okay. So, kita boleh mulakan kita punya statement. Saya rasa yang ni empat-empat jawapan tak ada kat sini ya. Tak ada statement ni. Bukan tak ada kat sini. Tak ada statement ni. Kita boleh kata, kita boleh bagi permulaan, kita kata color blindness is caused by a recessive allele atau a defective allele on X chromosome. Atau buta warna disebabkan oleh alel resesif pada kromosom X. Okay, that would be a good start lah. Okay, kemudian, okay, yang kamu cerita seterusnya ni betul ya. Basically in male, the presence of one recessive allele on X chromosome will produce color blindness. Untuk orang lelaki, apabila ada satu recessive allele pada kromosom X, akan menyebabkan buta warna. Apa-apa statement yang menunjukkan kalau orang lelaki tu bila dapat kromosom yang defektif, maka dia akan dapat buta warna disebabkan orang lelaki hanya mempunyai satu kromosom. Okey, kita compare pula dengan female. So, untuk female, the presence of only one recessive allele on X chromosome does not produce color blindness. Okay. Dalam orang perempuan, kehadiran hanya satu allele resesif pada kromosom X hanya tidak menyebabkan buta warna pada orang perempuan, tetapi orang perempuan hanya boleh jadi pembawa sahaja. Okay, but only can become carrier. So, in females, poin yang keempat, in females, when there is a presence of both recessive allele atau when there is a presence of two recessive allele on X chromosome, then the female will have color blindness. Apabila terdapat dua alel resesif pada kromosom orang perempuan, barulah orang perempuan tersebut mendapat buta warna. So, 4 poin kat situ, itu adalah 4 poin untuk explain kenapa orang lelaki lebih susceptible, lebih tinggi probability untuk dapat buta warna. Dua markah lagi datang dari cadangan kan. So sama ada cadangan cadangan dia ialah nombor 1, penggunaan spesifik penggunaan kacamata khas untuk mengatasi masalah buta warna, nombor 1. Nombor 2, melalui perkahwinan berkahwin dengan orang yang tidak ada buta warna. Boleh juga kita tulis kat situ cadangan kita perkahwinan. Okay, so maknanya yang macam kamu sebut, avoid both parents having color blindness traits. Betul lah tu, maknanya dari segi perkahwinan lah, elakkan perkahwinan dua orang yang buta warna. Okay, kita pergi ke penyakit yang seterusnya, iaitu penyakit hemofilia. So untuk hemofilia juga adalah penyakit gen terangkai seks di mana kromosom X yang ada defektif gene hemofilia tu adalah resesif. Okey, jadi hemofilia ni satu keadaan di mana orang individu tersebut tidak dapat membuat pembekuan darah secara normal sebab dia tak ada faktor pembekuan darah. Jadi kalau
kalau dia berlaku kecederaan, dia bleeding, pendarahan itu tidak dapat dihentikan dan seterusnya menyebabkan kematian lah. So, orang yang ada hemofilia ni perlu dapatkan clotting factor tu dari dia sentiasa kena pergi ke hospital secara berkala untuk dapatkan clotting factor tu lah. Okey ya. Dia tak silap saya clotting factor tu ada injection khas dia. Okey, jom kita cuba perwarisan hemofilia. Okey, kalau ibu bapa, kalau uh, okey. Bapanya normal tetapi ibunya carrier, apakah kemungkinan nisbah fenotip yang boleh dapat ya? Okey, contoh sebab sebelah kanan ni female, so yang ni adalah ibu lah. Okey. Okey, sebelah kanan ni ibu lah. Kemudian yang ni bapa. Okey. So bapa dia adalah normal. So bapa lelaki kan, kemudian dia adalah normal, kahwin dengan ibu yang perempuan dan adalah carrier. Okey. So kita teruskan. Proses meiosis berlaku dekat sini. Maka gamet yang terhasil untuk bapa ada satu yang hemofilia, ada satu yang kromosom Y, kemudian um, untuk yang female pula ada satu yang kromosom yang dominan, yang ada alel dominan, dan satu kromosom gamet yang mengandungi kromosom resesif, yang mengandungi alel resesif. Okey, kemudian berlakulah proses fertilization. Genotype anak yang pertama dia female. Sekejap ya. Dia female tapi satu huruf besar, satu lagi pun huruf besar. Okey. Tapi kita kena tengok dia punya huruf H tu lah ya, untuk hemofilia atau tidak. Okey, kemudian H besar, kemudian H kecil. Okey, yang ini pun sama. Dia adalah lelaki, tapi dia dapat H besar. Sekejap ya. Jauhkan sikit. Okey. Dan tukar jadi warna oranye pula. Hemofilia. Dia ada alel hemofilia dan Y. So, bila kita nak tulis fenotype, kita kena tulis jantina dia sekali lah. Yang ni perempuan normal. Perempuan normal. Yang ni perempuan normal pembawa. Kemudian yang ni pula sebab dia XY, dia adalah lelaki tetapi normal. Lelaki normal. Dan yang ni lelaki hemofilia. Okey, lelaki hemofilia. So nisbah dia ialah 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. Okay, almost there, almost finish. Okay ya, saya besarkan skrin dulu.
Okey, jom kita tengok soalan yang berkaitan dengan hemofilia ya. Okey. So, ini adalah soalannya. Okey. Uh, Diagram shows the inheritance of hemophilia in the family. So, can you explain why both husband and wife are normal trait but they do not suffer hemophilia? Kenapa husband and wife tu adalah normal tapi tidak mengalami tidak mengalami hemofilia? Boleh tengok dari segi genotype parents. Cuba tengok macam mana genotype parents tu apa kita tengok genotype parents dia apa dan macam mana genotype parents tu mempengaruhi atau menyebabkan parents generation tu tak ada hemofilia atau normal.
Okey, okey. Saya ingatkan Azim nak tulis. Okey, tak apa, tak apa. It's okay. Okey, so kita tengok dekat sini. Ah, bagus. Okey. Yang Ilhan tulis tu juga okey. Sekejap ya. Okay, very good. So, sama ada dua ya. Sama ada kita kata both parents have at least one dominant allele. Okay, both parents have at least one dominant allele. Atau boleh cerita asing-asing. The mother has only one recessive allele while the father does not have a recessive allele. Itu pun boleh ya. Okey ya. So, kita boleh kata kita tengok pada kedua-dua parents. Okay. Kedua-dua parents dekat situ kedua-duanya mempunyai satu alel dominant at least. Dekat bapa dia ada dominant alel, dekat ibu ada satu dominant alel. Okay, so both parents have at least one dominant allele. That is point number one. Point number two, therefore, the dominant allele will express the trait atau will express the phenotype. Maka, allele dominant akan menzahirkan fenotip. Jadi, walaupun dalam maknya pada ibu tu ada satu alel resesif, tapi sebab ada satu alel dominan, maka alel dominan tu yang akan menunjukkan dia punya fenotip. That is why point number 2, dominant allele will express the trait atau will express the phenotype. Alel dominan akan menzahirkan trait atau fenotip. Atau kita juga boleh kata, sebab kita kata kat markah dia 2 kan, okey. Cara lain untuk kita boleh kata hemophilia will only express its trait when it is in homozygous form H kecil kan. Okey, hemofilia hanya akan dizahirkan apabila berada dalam keadaan homozygous recessive. Okey, so ada dua cara kita nak cerita kat sini ya. Point yang pertama kita kata kedua-dua parent tu ada at least satu dominant allele. Nombor dua, oleh sebab itu dominant allele yang akan menzahirkan fenotip dia iaitu normal, atau kita juga boleh kata allele resesif hanya akan menunjukkan traitnya apabila dalam keadaan homozygous resesif. Okey. Seterusnya kita cuba lagi satu soalan yang berkaitan dengan hemofilia, iaitu dalam diagram ni kita tengok ada satu anak lelaki penghidap hemofilia kan. So dia merancang untuk berkahwin, kita cadangkan isteri yang terbaik untuk dipilih supaya semua anak yang lahir itu tidak mewarisi hemofilia. Dia kena kahwin perempuan yang genotype dia macam mana supaya anak dia tidak dapat hemofilia. Okey, kita tengok dekat situ lelaki penghidap hemofilia tu dia punya genotype apa. Okey, cuba tengok kat situ. Apakah apa isteri yang terbaik untuk lelaki ini? Lelaki ini dia punya genotype ialah X-ish XY yang X dia ada alel resesif. So kalau dia nak kahwin dengan perempuan yang genotip dia macam mana?
Okay. Alright. Nanti kena explain ya kenapa pilih macam tu ya. Okay, teruskan dulu. Okay. Menarik ya idea-idea kamu ni, bagus-bagus. Teruskan. Ha, okay, teruskan. Okay, good. Okay. Your first idea tu bagus ya Azim. Teruskan. So, kita boleh bagi tahu dekat sini kenapa Azim cadangkan untuk uh, kahwin dengan perempuan yang tidak mempunyai hemofilia dan bukan pembawa. Mungkin Azim boleh cadangkan dari segi apakah probability untuk anak yang diperoleh nanti kan. So apabila lelaki ini berkahwin dengan perempuan yang macam ni, probability untuk anak lelaki atau anak perempuan dapat hemofilia tu jadi berapa persen kan? Jadi turun ke? Jadi langsung tak ada ke? Atau macam mana? Okey. Okey. So, apabila, okey ya, untuk lelaki ni, okey, dia punya explanation dia, lelaki ni nanti akan menghasilkan gamet yang mempunyai gen atau alel hemofilia. Okay, 50% daripada gamet yang dihasilkan lelaki ini akan bawa gen atau alel hemofilia. 50% lagi akan bawa kromosom Y. Okay. Kemudian apabila gamet ini bersenyawa, kesemua gamet ini akan bersenyawa dengan kromosom X yang hanya membawa alel yang dominan. Oleh itu, kebarangkalian untuk mendapat anak hemofilia ialah kosong. Kebarangkalian untuk dapat hemofilia adalah kosong. Sebab Azim sebut tadi isteri dia bukan carrier, bukan penghidap. So dia punya genotype ialah homozygous dominant. Okay, genotype dia adalah homozygous dominant. Okay, sekali lagi saya ulang. Okay, saya setuju dengan cadangan Azim tu ya, iaitu kahwin
kahwin dengan perempuan yang tak ada hemofilia dan bukan pembawa. Maknanya kat situ dia punya kromosom genotype adalah XH besar, XH besar. Homozygous dominant. Okey ya. So, itu poin yang pertama lah. Cadangan dia apa? Poin yang kedua, kita kata lelaki ini akan menghasilkan 50% gamet yang ada allele resesif, kromosom X yang ada allele resesif hemofilia iaitu XH kecil. 50% lagi gamet dia adalah yang mengandungi kromosom Y. So, bila gamet lelaki ini fertilize dengan perempuan yang dicadangkan, fertilize dengan gamet daripada perempuan yang dicadangkan, maka gamet-gamet lelaki itu hanya bersenyawa dan menghasilkan anak yang semuanya menerima atau mempunyai at least satu alel dominan. Kalau anak dia lelaki, anak dia hanya akan dapat XH besar Y. XY tapi X tu ada H besar. Manakala untuk anak perempuan, at least dia jadi carrier. Okay, kejap ya. Saya tukar slide ni ya. Okay. Kejap saya draw kat sini. Okay. So, sorry. Saya tukar. Patutnya draw silap. Okay. Sekejap ya. Kenapa dekat saya dia tak tukar ya? Sekejap ya. Alright. Okay, saya lukis. Okay. Lelaki penghidap saya guna pen merah ya. Okay, penghidap hemofilia ni, okay, ini dia punya genotype. Okay, kejap. Ini dia punya genotype. Okay, so lelaki ni gamet dia adalah X, H kecil dan Y besar. Ini dia punya gamet. Okay, sebagaimana yang dicadangkan oleh Azim tadi, Azim kata kahwin dengan perempuan yang normal dan bukan pembawa kan. So perempuan tu dia punya genotype adalah XH besar dan XH besar. Okay. So gamet yang dihasilkan hanya satu jenis saja iaitu XH besar sahaja. Jadi kalau nak hasilkan anak perempuan, so anak perempuan yang dihasilkan adalah heterozygous. Anak lelaki yang dihasilkan akan dapat H besar saja. Itu maksud saya ya. Okay. Okay. So, okay, sekarang pun dah pukul 4.55. Okay, this is the last slide ya. So, dekat sini kamu boleh draw dekat mana-mana lah. So, ini berdasarkan daripada pewarisan yang kita tengok tadi, pewarisan gen terangkai seks tadi, kita boleh hasilkan family pedigree untuk menunjukkan pewarisan sesuatu penyakit dalam keluarga kita lah. So, yang paling famous ialah hemophilia inheritance untuk dalam sesuatu keluarga. Jadi kita tengok dekat sini biasanya setiap level dalam pedigree tu adalah menunjukkan ini keturunan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Kemudian ikut berdasarkan kekunci yang kita decide, macam tadi kekunci dia ialah triangle dengan square untuk male dan female. Kita juga boleh guna square dengan circle ke apa-apa bentuk yang sesuai. So kalau warna penuh, biasanya family pedigree ni dia punya simbol lah. So kita kena tahu cara nak baca simbol. So dekat sini ada kekunci normal male apa, normal female apa, dan biasanya kalau carrier dia punya warna adalah separuh-separuh. So, kepentingan untuk mengetahui family pedigree ni adalah untuk membolehkan kita predict atau kita membuat ramalan mengenai apa
apakah karakteristik yang kita nak kaji. Misalnya kita nak buat prediction pasal hemophilia, atau kita juga boleh identify ciri-ciri dominant atau gene recessive gene. So that is all for today. Basically hari ini kita dah discuss mengenai inheritance in humans, sama ada penyakit-penyakit yang tidak terangkai seks iaitu seperti thalassemia, tetapi yang lain-lain yang kita discuss tu semuanya adalah penyakit terangkai seks sebab defektif alel itu berada pada kromosom X. So, up until now, do you have any questions regarding today's lesson? Esok kita masuk chapter baru lah. Kita masuk chapter 12 ya. Okay, ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, tulis none ya. Kalau tak ada, boleh tulis none. Kalau ada part yang perlu repeat, tulis kat sini. Alright, okay. Okay, schematic diagrams tu is the apa benda yang ni lah. Benda yang kena betul-betul fix lah. Okay, so that is all for today. Schematic diagrams tu selalunya base mark dia ialah 5. Kalau sampai kena kira phenotypic ratio tu biasanya sampai 5 markah lah. Dia boleh push sampai 10 markah bila kita kena explain schematic diagrams tu. Nanti kita cuba soalan berkaitannya. So that is all for today. Thank you so much everyone for your attention and cooperation. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum, terima kasih. Sama-sama.